Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan dan juga anda semua hari ini yang berkesempatan bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita jadualkan hari ini. Hari ini sebenarnya saya bersama-sama dengan Cik Aizudin. Tu sebab saya kata yang lebih mesra kalau kita panggil Ustaz Aizudin. Sebab orang kampung kan, orang satu kampung yang tak pernah jumpa kat kampung. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Hari ni bila panggil Ustaz tu, kawan-kawan janganlah rasa macam ceramah agama ke forum agama, bukan. Tapi sebenarnya mungkin nanti Encik Aizudin akan Ustaz akan kongsikan dengan kita apa sebenarnya aktiviti yang beliau jalankan dan juga apa senario semasa. Kita akan tengok juga apa cabaran-cabaran dan mana-mana bahagian yang Encik Aizudin rasa sesuai nak kongsi. Boleh kongsi. Kalau saya tanya pun rasa macam tak sesuai nak jawab kan. Alihlah jawablah benda lain. Okey, Encik Aizudin hari ni dekat mana ni? Saya di Batu 20, Kampung Tebuk Haji Tahir, Bagan Datuk. Siapa orang Bagan Datuk? Jangan pula pergi serbu dekat kampung. Jangan pula serbu dekat Kampung Tebuk Haji Tahir tu. Sekarang tak muat pula sebab sekarang tengah PKP kan. Tak boleh sangat nak jalan-jalan. Jadi hari ni memang tujuan kita semalam dan hari ini sebenarnya memang saya bawakan rakan yang memang dari Bagan Datuk, dan juga menjalankan perusahaan di sana. Jadi mungkin untuk permulaan ni sebenarnya saya nak bagi senario sikitlah. Ustaz, kita pernah jumpa ke kat mana-mana? Pernah jumpa. Kita pernah jumpa dekat KL lah? Pernah jumpa, ya. Saya pernah pergi kongres ABS yang pertama. Okey. Yang pertama tu dekat UTM, Jalan Semarak kan? Ya. Lepas tu kita pernah jumpa di Teluk Intan. Masa tu program ABS chapter Teluk Intan dengan Dr. Fazil. Yang kali ni pernah jumpa 2 kali. Sebab kebanyakan rakan-rakan yang biasa kita kongsikan cerita tu ada yang tak pernah jumpa kan. Jadi dengan Encik Aizudin, alhamdulillah saya pun tak ingat. Saya tahu saya pernah jumpa tapi saya tak ingat kat mana. Jadi daripada situ sebenarnya ada perkara-perkara ataupun orang cakap ada perjalanan pengalaman perniagaan yang dah lain. Dulu mungkin lain sekarang lain. Jadi untuk tujuan itu sementara tu kepada rakan-rakan saya mohon kepada yang berkesempatan untuk bersama-sama hari ini boleh juga share video ni kerana saya juga akan share kepada kawan-kawan. Jadi buat masa ni kepada yang dapat bersama-sama mungkin boleh share supaya mana-mana rakan-rakan lain yang ada ke lapangan boleh sama-sama orang kata yang ada perkongsian yang nak dikongsikan mungkin boleh tinggalkan komen bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi untuk itu Encik Aizudin mungkin boleh Encik Aizudin buat pengenalan sikit. Jadi sekarang ni memang Encik Aizudin dekat Bagan Datuk. Jadi apa sebenarnya aktiviti yang Encik Aizudin buat sekarang ni? Untuk PKP, maknanya start daripada PKP 1, maknanya start pada bulan Mac tahun lepas sehingga hari ini. Maknanya memang kita tumpu khas untuk penjualan minyak kelapa darah. Tapi kalau sebelum PKP sebenarnya kita ada buat program training untuk buat produk-produk. Okey. Secara profesionalnya sebenarnya Encik Aizudin apa background Encik Aizudin sebenarnya? Sebenarnya saya dulu asalnya kita ada memang produk untuk buat production, untuk buat produk manufacturing, ada sebuah syarikat manufacturing yang membuat pelbagai produk keperluan harian. Tapi bila dia maknanya kita buat jenis-jenis sabun, kita buat minuman coklat 3 in 1, kita buat kopi 3 in 1, kita boleh buat susu premix. Jadi kita juga buat macam semua jenis sabun, sabun pinggan, sabun pencuci pakaian, sabun basuh baju, sabun mandi. Semua kita buat sendirilah, memang kita production sendiri. Yang itu memang ada kilang ke apa? Memang kita ada kilang dulu. Dekat mana tu? Di Sungai Haji Muhammad. Di Sungai Haji Muhammad. Tapi kilang-kilang tu masih beroperasi? Itu yang kita dah tak beroperasi, maknanya sekarang ni kita tukar kilang tu kepada kilang pembuatan minyak kelapa darah saja. Sebenarnya dulu asalnya yang buat minyak kelapa
keluarga, maknanya dia macam bisnes keluarga lah. Ayah saya, mak saya buat minyak kelapa darah. Cuma saya ambil untuk rebrand saja, untuk marketkan minyak kelapa darah dia. Tapi sekarang ni saya yang buat sendiri dan saya yang pasarkan. Okey, tapi masih menggunakan tapak yang samalah. Masih menggunakan Ke tapak tapak baru? yang sama pun masih berjalan lagi, dan tapak yang baru pun maknanya saya di belakang rumah saya ni di Kampung Tubuh Tahir ni pun ada satu bengkel proses minyak kelapa darah. Maknanya Okey. dia lah sekarang ni. Baik. Jadi maksudnya ada pertambahan production ke macam mana? Daripada segi untuk minyak kelapa darah ni ada pertambahan production sebenarnya. Tapi macam untuk tempoh PKP ni, pasal saya baru ambil alih, maknanya buat sepenuhnya start daripada PKP bulan Mac tahun lepas. Jadi memang kita pun memang buat jualan online 100%. Okey. Kalau sebelum ni jualannya jualannya macam mana? Kalau sebelum ni? Kalau sebelum ni untuk yang kita buat pelbagai produk, sebenarnya kita jual secara ejen. Okey. Commission agent. Kita ada ejen lah, ada leader, ada ejen yang mana kita pasarkan, maknanya kita bagi keuntungan berdasarkan persen pengikut dia punya kedudukan ejen lah. Faham. Tapi bila ejen ni pun ada masalah lah bila kita nak jaga ejen tu. Maknanya bila ejen ni pun dia boleh pindah ke syarikat lain. Jadi di situ ada masalah, dan pasal tu kita start buat yang kali ni memang kita direct terus, jualan terus daripada kilang terus kepada customer. Okey. Jadi bermula dengan kepelbagaian, apa orang sebut tadi, kepelbagaian penghasilan produk tu, adakah memang Cik Azudin latar belakangnya memang manufacturing ke macam mana? Tak juga. Kalau ikut saya punya latar belakang, memang saya belajar tu bidang agama lah. Tapi dalam manufacturing ni sebenarnya bila hari tu bila kita buka syarikat manufacturing, pertama memang kita ada pergi kursus lah untuk belajar untuk buat semua produk-produk ni. Yang kedua, kita ada ambil pekerja yang memang dalam bidang-bidang yang tersebut. Tapi maknanya bila syarikat tu tutup, maknanya daripada segi formulasi tu kita ada. Maknanya formulasi untuk buat tu daripada pekerja-pekerja yang kita upah tu, kita ada formulasi tu. Dan kita pun maksudnya bila kita dah tutup, maknanya pekerja semua kita dah berhentikan, tapi dengan formulasi yang ada sebenarnya saya sendiri masih run bisnes tu hari tu. Maknanya saya buat sendiri produk-produk tu. Jadi di situ hari tu bila last kali bila saya tutup, sekarang ni kalau ikut kita punya perancangan, sebenarnya kita lebih kepada training, kita hajar untuk siapa-siapa yang nak belajar buat produk. Maknanya produk tu termasuk kalau ikut termasuk minyak kelapa darah, minuman kopi premix, untuk minuman coklat, jenis-jenis susu, yang mana yang jenis-jenis powder ni juga kita ajar orang untuk buat jenis-jenis sabun. Tapi disebabkan PKP, kita tak boleh nak teruskan. Permintaan ada, tapi kita tak boleh nak buat program. Jadi itu yang kita tumpu, kita tengok minyak kelapa darah ni ada sambutan. Jadi yang itu yang kita tumpu pada satu je. Sepanjang tempoh PKP ni kita buat minyak kelapa. Jadi maksudnya kalau macam kita kata perusahaan apa yang macam yang sekarang ni, macam yang Cik Azudin buat ni, salah satu faktornya adalah orang kata dari perusahaan keluarga, kan? Dari perusahaan keluarga. Kemudian Encik Azudin teruskan dan sambung. Jadi dalam keadaan macam itu, apa yang menyebabkan Encik Azudin teruskan juga buat? Sebab rata-rata kalau kita kata di kawasan katalah macam Bagan Datuk, dia bukanlah satu kawasan bandar besar. Jadi kebanyakan anak muda bila dia ada orang kata perusahaan yang diusahakan oleh generasi terdahulu, ada yang tak dapat nak teruskan, kan? Saya ada jumpa ramai, katalah macam ibu bapanya mungkin ada kebun, ada ladang kelapa sawit, ataupun mungkin generasi asalnya itu ada sebab kawasan Bagan Datuk ni dia ada juga kebun kelapa, kan? Kebun kelapa sawit dulu koko banyak, tapi lepas tu sekarang dah tak ada kan, dah banyak dah ditukar jadi kelapa sawit kan? Ya, betul. Koko ada lagi ke Encik Azudin di sana?
Koko dah tak ada, hanya tinggal koko yang untuk research dalam lembaga koko saja yang ada. Kan dah tak ada kan, macam dulu ada ladang kan, memang dulu memang ada banyak kan, terus satu apa orang kata tanah yang banyak tu memang koko ada, memang ada. Kemudian satu lagi tak salah saya ada pisang. Ada banyak yang pisang. menanam pisang. Jadi kalau ada keadaan di mana bila jatuh turun kepada generasi seterusnya tu banyak yang tak dapat diteruskan. Jadi apa yang menyebabkan Cik Azudin apa orang cakap teruskanlah maksudnya? Potensi. Sebenarnya potensi daripada saya ada buat dulu 17 jenis produk. Daripada 17 jenis produk, satu produk yang saya tak buat sendiri minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ni saya ambil dengan ayah saya. Jadi dengan mak saya, jadi saya pasarkan atas brand saja nama saya. Tetapi bila untuk bergerak, saya dah tengok daripada segi market tu, memang daripada 17 produk tu yang saya buat tu tak ada yang ada potensi. Saya nampak yang potensi ni minyak kelapa dara tu lebih banyak potensi dia. Sebabnya minyak kelapa dara ni, kalau kita lihat dia dah lepas beberapa fasa, maknanya kalau kita dah tak perlu nak educate orang, lepas tu dia dah lepas daripada fasa viral, dia maknanya dia dah ada dalam satu fasa, dia dah ada permintaan dia sendiri, dah ada pelanggan yang memang nakkan minyak kelapa dara. Dan kalau kita kaji daripada segi market dia sangat besar. Cuma macam mana kita nak sampaikan dia kepada pelanggan tu, cara dia tu je. Okey, satu lagi. Kita biasa dengar kelapa. Kita biasa dengar kelapa. Okey, kelapa sawit kan. Lepas tu kita kata kelapa lah. Kelapa kan. Kita nak panggil kekenat. Cik, bahasa Inggeris lah sikit kan. Orang pakai datuk ya panggil kekenat. Jadi apa sebenarnya yang membezakan minyak kelapa dara ni? Sebab dia datang dari kelapa juga. Kenapa nama dia minyak kelapa dara? Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok daripada perbezaan, kita kena tengok apa perbezaan minyak kelapa dara dengan virgin coconut oil dengan coconut oil. Maknanya minyak kelapa yang kita gunakan untuk masak dengan minyak kelapa dara. Jadi sebenarnya minyak kelapa dara ni minyak mentah. Okey. Minyak mentah. Minyak mentah ni adalah minyak yang tidak melalui proses RBD lah kita panggil. RBD ni dia tak ada proses refine, tak ada proses bleaching, tak ada proses deodorizing. Maknanya 3 proses yang menggunakan chemical ni kita tak lakukan. Yang keempat dia tak melakukan proses pemanasan. Kalau kita nak buat minyak masak macam orang dulu-dulu buat, maknanya setelah ditapai, maknanya difermentasi minyak tu akan dimasak lagi. Betul. Maknanya kita akan masak. Tapi kalau yang ini maknanya selepas kita tapai, maknanya kita akan terus buat tapis saja. Kita akan saringkan dia sampai dia bersih, lepas tu kita terus botolkan. Cuma tempoh penapaian tu berbezalah dengan penapaian untuk kita buat minyak masak dengan minyak kelapa dara ni. Tempoh dia punya penapaian tu berbeza tapi mengikut industri. Maknanya ada setengah pengusaha yang tempoh dia sampai 24 jam, ada pengusaha ambil 8 ke 12 jam. Jadi sebenarnya itu bergantung juga kepada method dia orang punya kaedah dia orang, pembelajaran dia orang. Kalau saya boleh recall lah dulu kan, zaman kecil-kecil. Masa zaman kecil-kecil ni maksudnya masa saya umur 5, 6, 7 tahun. Saya masih ingat lagi, memang kalau macam dekat kampung tu, kalau macam kampung saya tu Parit 21 tu, memang ada 2-3. Memang ada kalau sepanjang kampung tu kan, dia memang ada 2-3, biasanya dia buat depan rumah. Dia buat depan rumah, orang Jawa panggil matik kelapa lah kan. Dia panggil matik kelapa itu secara manual kan, dia buat sebiji-sebiji. Jadi banyak jadi sumber ataupun punca pekerjaan. Terutama kepada macam mak-mak, makcik-makcik, adalah juga pakcik 2-3 orang tapi kebanyakannya perempuan yang saya ingatlah sebab dulu pun pernah ikut mak. Dia pernah juga ikut arwah mak masa zaman kecil-kecil dulu, tengok mak tak bagi sebab bila mereka bersihkan tu dia ada bahaya sikit lah kan, bila tempurung kelapa tu banyak kan. Jadi kadang-kadang bila budak-budak dia memang tak benarkan lah untuk duduk dekat-dekat. Jadi saya ingat antara senario bila kita kata
kumpulkan kelapa kan. Lepas tu kita buang tempurung, lepas tu kita bersihkan kemudian dikumpulkan. Pada waktu itu yang saya ingat bila dibuat secara persendirian macam tu, maksudnya memang ada seorang yang beli kelapa banyak dan dia panggil 2-3 orang kampung jiran dia untuk sama-sama buat kerja tu dan dibayar ikut biji kelapa lah berapa yang dia bersihkan tu. Dan dia dipackkan dalam guni-guni. Maksudnya kelapa ni yang dah bersih packkan dalam guni-guni dan biasanya dihantar ke satu tempat lain. Lepas tu tak tahu. Masa tu saya ingat saya tak tahu apa jadilah dekat kelapa tu. Yang saya tahu kelapa banyak-banyak datang, lepas tu ramai-ramai duduk, patik kelapa, buang tempurung tu. Pakai kapak kecil tu. Buang tu semua dan kemudian itu sajalah kerjanya. Jadi salah satu perkara yang saya ingat adalah dari segi kebersihan. Maksudnya dia akan ada bau, dia akan ada bau bila bila mereka bersihkan air kelapa tu kan, air kelapa tu. Jadi dia ada keadaan yang macam tak berapa hygiene. Itu satulah. Jadi kalau macam dalam perusahaan Cik Aizuddin yang buat sekarang, adakah senarionya masih sama atau dia dah berbeza dah? Sebenarnya kalau kaedah kerja masih sama, tapi kalau untuk daripada segi kebersihan bau tu, memang kalau kita buang direct air basuhan kelapa ke dalam parit di belakang rumah macam tu, dia memang akan berbau. Maknanya parit tu akan berbau kuat lah. Tapi macam saya memang kita ada buat saluran khas daripada tempat perusahaan, maknanya kita terus bawa satu pipe terus pergi ke parit besar. Maknanya dia tak akan lalu ke parit kecil di belakang rumah. Jadi lepas tu makna proses macam mematik tu masih. Memang kita melakukan proses untuk buat minyak kelapa dara ni, proses mematik kelapa tu kita lakukanlah untuk buang tempurung. Macam sekarang ni sekitar 1,500 ke 1,800 biji setiap kali kita buat. Maknanya kerja-kerja sehari? Biasanya selang sehari. Selang sehari. Maksudnya 2 hari sekali kerjakan untuk buang tempurung kelapa tu lah. Buang, maknanya kalau kita buat daripada pagi tu, maknanya sampai petang tu mesti dah jadi santan. Sebenarnya minyak kelapa dara ni kita buat daripada santan fresh yang kita peram. Jadi maknanya kita sehari tu 1,500 biji tu, maknanya siap kita buang tempurung dia, lepas tu kita parut dia, lepas tu kita perah dia jadi santan dan kita peram dia. Maknanya keesokan harinya kita akan proses, kita ambil minyak. Faham. Jadi kalau dengan kapasiti macam tu, biasanya sehari, biasanya berapa ramai pekerja yang Encik Aizuddin perlukan untuk capai penghasilan tu? Sebenarnya untuk buat minyak kelapa dara ni dia perlukan ramai pekerja. Sebab dia banyak kerja yang orang panggil kalau dalam bahasa kampung macam kerja yang renyah-renyah. Jadi, kalau macam kerja di bahagian production untuk buat sahaja, kita ada 4 orang. Untuk yang memang runner untuk cari kelapa seorang, masuk saya untuk bahagian marketing dengan sale 2 orang. Maknanya semua sekali 7 orang sekarang. Faham. Jadi biasanya dia kalau target tu maksudnya dalam sehari dari pagi sampailah dapat santan, dapat minyak. So kapasiti dia tu kalau average lah, kita kata kapasiti untuk penghasilan tu berapa orang kata berapa banyak? Dia dikira liter ke, botol ke, macam mana? Dia kira liter, tapi sebenarnya kalau average dia 1,000 biji kelapa, 50 kilo minyak. Okey. 1,000 biji kelapa. Macam kalau dekat sana ada masalah tak nak dapat sumber kelapa tu? Untuk masa ni daripada segi sumber kelapa tu tak ada masalah sangat. Cuma ada beberapa ketika hari itulah dalam beberapa bulan tu dia agak kurang. Di situ je kita agak terhad, tapi masih boleh dapat lagi. Nak kata sampai putus terus tu tak ada. Tak ada lah. Sebab saya tengok kan kalau macam rakan-rakan di luar sana kalau tahu kan memang pokok kelapa tu tinggi. Jadi proses untuk mengait kelapa kan, nak kutip tu, dia masih lagi secara tradisional atau dah ada modernisasi dekat situ Encik Aizuddin? Setakat ni kalau proses untuk kait memang masih tradisional. Proses mengopik kelapa pun masih lagi tradisional. Maksudnya tak ada, bila kita tanya kepada pekerja,
maknanya tak ada lagi satu kaedah yang moden yang lebih mudah daripada kaedah tradisional ni. Masih ada lagi. Dan dekat sana Masih tak mungkin. ada apa orang kata tak ada isu kekurangan, maksudnya apa pokok makin lama makin tak ada orang yang nak kait kelapa. Tak ada perkara tu Cik Azudin? Pokok memang makin lama makin tak ada, pekerja pun agak berkurangan. Sebenarnya kelapa di bahagian Datuk ni, kalau kita lihat sebenarnya dia banyak dapat bekalan kelapa daripada luar. Okey. Macam kelapa, bukannya kelapa di bahagian Datuk. Kalau kita tengok, biasanya secara purata setiap hari lebih kurang dalam 200,000 biji kelapa daripada Indonesia masuk ke bahagian Datuk. Maknanya di situ je pasal perusahaan kelapa tu, kilang-kilang santan yang besar macam SP di Sepang 3 tu memang duduk di bahagian Datuk. Jadi kelapa daripada luar tu tetap dibawa masuk. Tapi daripada segi sebenarnya kapasiti pengeluaran kelapa bahagian Datuk tu tidak cukup lah kalau kita tengok situ untuk kegunaan bahagian Datuk tu sendiri. Jadi jadi dalam keadaan macam ini, walaupun kata macam Encik Azudin kata ada potensi kan, ada permintaan untuk minyak, terutama minyak kelapa darah macam ni, tapi kalau ada isu dengan bekalan tu, apakah ada kesan untuk orang kata jangka masa panjang lah? Mungkin sekarang tak ada ke tak ada apa-apa kan, tapi untuk jangka masa panjang, kalau macam Encik Azudin nampak macam ni, apakah perlu, saya tak pasti, tapi apakah perlu sebenarnya kita kena ada kelapa kita juga sendiri yang kita tanam sendiri, atau yang kita kena ada kebun kelapa balik macam dulu? Kalau ikut saya macam masih banyak lagi kelapa-kelapa yang ada di bahagian Datuk ni, estate ni. Cuba kalau kita lihat mungkin keperluan daripada segi industri, sebenarnya dia orang nak harga murah, dia bawa kelapa daripada luar. Dan sebenarnya kelapa di bahagian Datuk ni sendiri pun sebenarnya kebanyakannya kegunaan untuk dalam negara, untuk hantar ke Kuala Lumpur, ke Pulau Pinang, untuk kegunaan untuk buat santan fresh. Tapi dari segi untuk buat minyak kelapa darah, saya tengok dalam kalau setakat untuk 5 tahun ke hadapan ni masih lagi boleh lah. Cuma kalau tak boleh, mungkin kita sendiri pun terpaksa ambil kelapa daripada luar, ambil kelapa daripada Indonesia. Jadi kalau dia masuk dari Indonesia tu, dia masuk ikut mana? Memang ikut bahagian Datuk lah ke ikut Hutan Melintang? Dia masuk ikut Johor, Pelabuhan Kukuk. Masuk ikut Kukuk. Jadi memang ada supplier yang akan hantar ke sana, macam tu? Ya, memang ada supplier yang akan hantar ke sini. Masya Allah. Setiap hari. Tadi saya tak tahu, tapi bila melihat secara peribadi kita rasa macam kelapa pun kita masih ambil dari luar. Jadi macam apa orang cakap, bukanlah nak terkejut, tetapi macam ada sesuatu yang perlu yang perlu dilakukan kan. Kalau macam kita nak jadi sebuah negara pengeluar, kecukupan ataupun orang kata sumber yang ada kat dalam yang kat dalam tu sepatutnya mungkin kita perlu juga ambil dari luar tetapi jangan sampai kita tak ada langsung tak ada langsung. Saya tak pasti, tapi saya yakin orang-orang dalam industri, orang-orang yang memang apa orang cakap yang faham tentang keperluan industri. Sebab kalau ikutkan santan ni semua orang makan semua orang guna. Dia tak kira bukannya pasal Melayu ke Cina ke India, tapi kalau ikutkan semua pun guna. Cuma dalam bentuk-bentuk yang berbeza kan. Kalau kata memang santan fresh yang diguna untuk makanan, satu bentuk lah. Dan satu bentuk lagi yang macam minyak yang macam Cik Azudin sebut tadi itulah minyak. Jadi kalau dalam keadaan semasa bila Cik Azudin sebut macam itu, apa sebenarnya yang menyebabkan virgin coconut oil ni, apa yang menyebabkan orang perlu ni sebenarnya? Kalau orang cakap kan untuk masak biasa memang orang akan tengok aja minyak kelapa sawit yang ada kan. Dia tak adalah nak cari lagi minyak kelapa yang macam arwah mak saya dulu masak sendiri. Saya ada experience tu, memang buat sendiri minyak. Memang adalah experience tu kan. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ada alternatif minyak. Maksudnya ada minyak kelapa sawit, ada minyak apa orang kata sunflower, macam-macam lah minyak yang kalau tu minyak jagung lah apa semua kan. Jadi mengapa sebenarnya minyak kelapa darah ni ada permintaan? Minyak kelapa darah ni dia sebenarnya lebih pada untuk kesihatan. Dia bukan untuk dimasak.
Dia bukan untuk dimasak. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas, lebih 10 tahun yang lepas, ketika dia masuk satu fasa, maknanya masa tu dia tengah viral, maknanya banyak syarikat yang telah ambil dia sebagai main produk dan dia orang telah buat marketing yang besar-besaran masa tu. Termasuk di dalam syarikat MLM sendiri, termasuk sebenarnya kalau kita perasan ada, dia ni sebenarnya ada diiklankan di dalam televisyen. Jadi sebenarnya pengetahuan orang dan dia tu sebenarnya setiap syarikat membawa aspek yang berbeza. Ada syarikat yang dia ambil minyak kelapa darah, dibawa khas untuk ibu mengandung, dia kata. Jadi memang maknanya, jadi dia dah diterapkan tentang ibu mengandung. Ada sebuah syarikat yang dia bawa minyak kelapa darah khas, dia bawa untuk baby. Ada syarikat yang memang bawa minyak kelapa darah yang dia perkenalkan, yang dia educate untuk dia punya customer tentang masalah-masalah kronik, untuk masalah jantung, untuk masalah kencing manis. Jadi apabila benda ni dah berlaku dalam 10 tahun, sekarang maknanya fasa-fasa tu dia dah lepas. Dan sebenarnya kalau kita tengok banyak juga produk yang bila dia masuk fasa viral, lepas tu dia tak dapat pergi. Maknanya produk tu akan mati. Tetapi dalam minyak kelapa darah ni, sebab daripada segi kalau kita tengok di dalam YouTube tu, antaranya saranan-saranan daripada golongan profesional macam doktor-doktor sendiri pun, bila ada galakan untuk mengambil minyak kelapa darah ni, jadi dia punya permintaan tu memang terus ada dalam pasaran. Jadi macam mana kita menawarkan kepada pelanggan tu di tempat yang sesuai tu sahaja sebenarnya. Kalau kita jumpa tawaran yang kita boleh. Orang kalau dulu kita tengok zaman MLM, dia orang bawa pasal zaman tu mana orang susah nak cari. Jadi dia orang bawa pergi pintu ke pintu. Tetapi di zaman sekarang ni orang mencari. Jadi kalau kita pandai letakkan produk tu di mana tempat orang cari, mana kita boleh dapat dia punya pasaran dia. Ni Cik Azudin tak ada sampel ke? Kalau yang Cik Azudin minyak kelapa darah yang Cik Azudin pasarkan tu atas jenama apa? Yang saya pasarkan atas jenama Bagan Datuk Best Farm. Bagan Datuk Best Farm. Memang itu jenamanya? Memang itu jenama dia. Okey, jadi botol-botol biasanya bila dijual tu dia dalam dalam saiz yang macam mana? Kalau ikut jualan kita ada botol saiz 100 ml dengan 500 ml, setengah kilo lah. Okey. Yang paling banyak permintaan yang 500 ml. Kalau kata untuk kesihatan, biasanya katalah kalau orang beli, dia terus consume ke dia kena ada proses lain? Sebenarnya minyak kelapa darah ni kalau ikut dia direct consume, kita boleh minum terus macam kita minum minyak zaitun. Tetapi kalau ada masalah, kita tak boleh telan minyak. Jadi boleh campur dengan minuman harian kita, tak ada masalah. Kalau kita bancuh teh, mana kita campur dalam teh kita minum. Kalau kita bancuh Milo, kita tuang dalam Milo kita minum. Tak ada jadi masalah. Kalau ikutkan dari segi orang kata yalah macam produk ni dia punya awareness punya fasa dah lepas, education punya fasa pun dah lepas kan. Jadi maksudnya memang dah ada sekelompok ataupun satu segmen pasaran yang memang dah sedia ada. Kita tinggal tawarkan saja. Jadi adakah orang-orang pasaran ni dia akan melihat kepada brand atau dia tak kisah, asalkan namanya minyak kelapa darah dia akan beli, dia tak kisah brand, ataupun brand tu masih ada memainkan peranan? Brand tu masih memainkan peranan. Sebab tu antara fasa pertama, macam kami sendiri pun di Hanana Manufacturing ni, antara bila saya tengok pasaran dah mula ada, permintaan dah mula ada, antara yang kita sediakan untuk terus boleh maknanya boleh survive dalam marketing ni, pertamanya kita adakan mesti ni daripada KKM, maknanya production mesti kena ada mesti. Lepas tu dalam tempoh setahun ni, alhamdulillah dalam 2 bulan lepas kita dapat halal JAKIM. Tapi yang sebelum dua perkara tu lepas, antara yang paling penting adalah kita nak tahu adakah minyak kelapa darah kita ni betul-betul mengikut standard range international ataupun tak. Jadi lepas tu di situ, antara benda yang mula-mula saya buat tahun lepas, kita hantar pergi UKM Unipack. UKM Unipack ni adalah tempat untuk kita test minyak kelapa darah ni. Beberapa siri sebenarnya kita hantar ni. Untuk kita pertama, kita nak test dia punya fatty acid. Yang kedua, kita nak test dia punya chemical parameter. Yang ketiga, kita nak
test dia punya nutrition fat. Alhamdulillah, maknanya setelah beberapa siri kita hantar, maknanya UKM Unipack dia ada keluarkan satu tested, dia tulis itu test UKM Unipack tested ni. Sebenarnya kalau produk yang ada logo UKM Unipack tested ni, contoh macam madu, bila dia ada UKM Unipack tested, maknanya produk tu ori mengikut international standard range madu. Okey. Macam tu juga Boleh yang kami Cik dapat. Azudin boleh sebut balik tak? UKM apa? UKM? UKM Unipack. UniPEC. PAQ. PEQ. Oh, quality PEQ. lah ni. Okey. Faham. Dia sebenarnya untuk kita check produk-produk kita. Tapi kita boleh check produk, tapi yang last hari tu kita memang ambil untuk kita nak dapatkan. Jadi di situ tak ada isu kalau ada sesetengah orang mungkin dia kata produk yang kita ada masalah, maknanya kita boleh tunjuk. Maknanya kita ada satu proof daripada UKM Unipack yang daripada tested yang telah dilakukan selama beberapa siri. Memang dia kata kita punya hasil minyak kelapa darah ni memang menepati international standard range of WTO, dia kata. Okey, satu lagi Encik Azudin. Macam mana Encik Azudin kan dengan latar belakang lain, pendidikan Islamik dulu belajar Islamic education ke macam mana? Memang pengajian Islam. Pengajian Islam. Macam mana Encik Azudin bila buat ni boleh tahu benda ni semua nak buat? Kena dapat mesti, kena buat test. Adakah saya tahulah memang belajar, tapi mungkin boleh kongsi dengan kita apa sebenarnya perjalanan tu yang menyebabkan sampai fikir sejauh itu, dan adakah ada penasihat ataupun bantuan daripada Jabatan Pertanian ke apa ke? Mungkin Encik Azudin boleh share lah dengan kita. Okey, dia sebenarnya bermula macam dulu saya buat beberapa produk, saya kata masa saya jalankan buat produk sendiri pada peringkat awal dulu. Jadi sebenarnya bila kita nak marketkan, bukan di atas talian, bila kita nak marketkan secara terus offline kepada pengguna, sebenarnya pengguna ni banyak tanya. Ya, banyak tanya. Lagi-lagi bila kita jual jenis direct ni, bila jumpa produk ni walaupun jenis sabun ada halal ke, dia orang kata itu antara persoalan dia. Walaupun sabun, lepas tu dia akan tanya produk ni okey ke kalau guna tak ada kemikal-kemikal berat ke. Itu antara benda yang memang kalau kita jual produk mesti orang tanya. Termasuk masa saya jual minuman kopi 3-in-1, itulah soalan yang sering ditanya, saya kata kan. Jadi sebenarnya berlainan dengan minyak kelapa darah. Bila saya dah buat minyak kelapa darah, saya dah tempuh pengalaman yang dulu. Jadi bila saya buat minyak kelapa darah ni pun saya seperti tak sangka dia punya cepat dia tu, maknanya dia punya permintaan tu secepat yang ada sekarang. Saya pun macam cuba je dia jual dia secara online, tetapi permintaan tu tinggi. Tapi bila antara beberapa aspek yang kita yang perlu saya katakan, bila dia nak naik hari tu, antara dia itulah kita kena dapatkan. Saya tahu setiap orang yang nak beli dia mesti nak tahu keselamatan, lebih-lebih bila benda tu suplemen makan mesti orang nak tahu daripada segi keselamatan. Itu antaranya mesti kena ada halal, lepas tu kita mesti kena hantar pergi test. Sebenarnya kalau test ni ada dua yang kita buat. Pertama untuk UKM Unipack tested, yang kedua kita test by SGS lah. SGS ni dia international. Sebenarnya kalau produk yang kita nak hantar ke luar negara, dia tak nak tested daripada UKM Unipack. Dia mesti nak SGS punya test. SGS ni apa? SGS ni dia satu tempat test. Kalau kita tengok macam gula-gula semua, dia orang kalau kita tengok dia ada tulis tu tested by SGS. SGS ni dia satu badan yang kita tahu. Contoh macam kita nak ekspor produk tu ke China, kita hanya cakap dengan dia, untuk minyak kelapa darah, test untuk China, Hong Kong dengan Singapura punya. Nanti dia akan test. Sebenarnya setiap negara tu untuk kita hantar dia ekspor, dia berbeza-beza test yang dia nak. Tak sama. Okey, faham. Jadi untuk test tu kita kena tahu negara mana lah nak pergi. Kemudian baru dites untuk tujuan standard masuk ke negara berkenaan. Okey, faham. Saya tahu tu sebab ada satu customer saya, dia nak bawa sebenarnya minyak kelapa darah ni pergi Hong Kong. Jadi sebab tu yang saya tahu, sebab bila dia nak bawa pergi ke sana, jadi dia tak
lepas. Jadi dia minta saya buat SGS test. Sebab tu yang saya buat SGS test dan kita tahu maknanya keperluan SGS, keperluan SGS. Jadi maksudnya pelanggan yang membeli daripada Encik Aizudin ada dua jenis. Satu yang memang individual untuk makan sendiri, personal consumption, dan satu lagi yang memang retailer, maksudnya dia beli banyak-banyak dan dia jual balik. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita tengok di dalam Shopee sendiri, saya jual tu pun ada yang tak ada brand. Memang saya jual botol kosong yang dia orang rebrand balik. Tak ada masalah. Lepas tu untuk yang memang pelanggan lama, memang ada yang ambil pakai kilo, yang beli 5 kilo, 5 kilo, ambil yang jenis ambil 20 kilo. Memang ada yang jenis macam tu. Jadi ada belian pukal. Kalau belian pukal, dia ada isu tak? Contoh dia beli banyak-banyak. Jadi packaging dia tu adalah packaging yang besar atau masih lagi packaging kecil-kecil? Biasa dah packaging besar. 5 kilo ataupun packaging yang 10 kilo. Jadi maksudnya dia akan repack lah? Biasanya akan repack. Kalau repack tu, kalau repack dia ada isu quality tak? Dia ada isu kalau macam, yalah kan tiba-tiba ada isu pula macam ada campuran lah, perkara-perkara yang sepatutnya tak berlaku. Ada tak isu-isu, ada tak cabaran yang macam tu yang berlaku? Setakat ni belum ada sebab bila dia repack, maknanya bila dia dah keluar daripada kita punya perusahaan, maknanya dia dah di bawah tanggungjawab dia lah. Kalau maknanya kita takkan benarkan dia guna brand kita. Okey, faham. Jadi maksudnya kalau nak pasti jaminan kualiti tu, direct belilah daripada jenama apa tadi? Bagan Datuk Best Farm. Bagan Datuk Best Farm tu jenama tu memang minyak kelapa dara saja atau ada produk-produk lain? Setakat ni tak ada. Memang saya keluarkan Bagan Datuk Best Farm ni memang untuk minyak kelapa dara saja. Tak ada buat jenama tak ada buat untuk produk lain. Ni Encik Aizudin tak sebut tadi. Ada tak macam terima bantuan juga ataupun khidmat nasihat daripada agensi tertentu terutama yang berbentuk tempatan, yang berbentuk lokal? Daripada segi macam mana? Daripada segi infrastruktur ke, daripada segi sebarang. Adakah dia dalam bentuk khidmat nasihat ke, dalam bentuk grant ke, atau dalam bentuk recommendation ke, saya tak pasti, tapi ada tidak sebarang khidmat yang macam itu secara lokal diberikan dan diperolehi oleh perusahaan tempatan lah, maksudnya perusahaan lokal? Okey, sepatutnya kalau perusahaan lain ada, tapi untuk saya di Hanana ni setakat tahun 2021 ni kami tak ada, belum lagi menerima sebarang grant ataupun bantuan daripada tapi memang tak memohon lah pertanian, sebabnya kami tidak memohon. Sebab tak memohon lah, bukan sebab tak kami ada. tidak memohon. Okey, tapi kalau ikut minggu lepas, kalau daripada Jabatan Pertanian, saya baru daftar tahun lepas. Kalau ikut dia bulan 7 ni ada grant yang lulus lah untuk syarikat kami, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itu adakah rancangan untuk menambah fasiliti atau tambah produk atau macam mana tu? Ya, saya untuk menambah, kita perbesarkan mesin sebenarnya. Kapasiti mesin. Macam mesin yang kita ada sekarang ni santan untuk 50 ke 60 kilo sejam. Jadi kita minta dia untuk geran yang akan datang ni mesin yang boleh pergi dalam 100 ke 150 kilo sejam. Alhamdulillah. Okey, saya selain daripada perusahaan perjalanan ni semua kan, adalah salah satu perkara macam Encik Aizudin, sebelum kita bersiaran tadi pun saya ada berbual sedikit, adalah salah satu perkara yang sekarang common yang biasa kita lihat, banyaknya penghijrahan anak-anak muda dari dulu lagi, macam saya pun berhijrah juga kan, maksudnya bila ramai yang berhijrah keluar daripada kampung halaman itu adalah satu senario, tetapi bukan semua. Malah sebenarnya ramai lagi anak muda yang masih lagi ada banyak macam kita kata di kawasan luar bandar ke macam mana. Jadi apa yang Cik Aizudin boleh kongsikan kepada orang kata generasi akan datang ataupun mungkin generasi macam saya yang ada anak-anak muda ni kan, supaya kita nampak bahawa potensi itu bukan hanya berada di kawasan urban. Maksudnya potensi untuk sebarang perusahaan dia maksudnya kita boleh adakan di mana-mana,
dengan kapasiti, dengan peluang, dengan cara yang berbeza. Jadi untuk yang itu, ada tak mana-mana apa-apa perkara yang Cik Azudin nak kongsikan mungkin dari pengalaman sendiri, bagaimana kita nak mengubah mindset itu? Sebab bila kita nak buat perusahaan ni, dia tak semestinya kita jadi Insta famous, kan? Kita tak perlu okey, kita perlu buat marketing, tetapi ada banyak cara. Itu maksud saya. Jadi ada tak apa-apa orang kata, mungkin ada 2-3 perkara yang Cik Azudin nak kongsikan. Mungkin kawan-kawan saya yang kat luar sana pun contohnya kan ada aset ataupun ada harta tanah yang tidak berada di kawasan urban dan berstatus pertanian. Kan? Apa sebenarnya orang kata idea-idea ataupun perkara yang boleh dilihat, yang masih lagi boleh dijalankan perusahaan. Boleh Encik Azudin? Bagilah sikit orang kata semangat, inspirasi. Sebab tak semua perusahaan kita kena duduk, kita kena buat di KL dan Selangor saja walaupun dia hub. Memang dia hub. Kan memang dia pusat, tetapi kalau katalah rezeki kita tu berada di luar kawasan urban dan kawasan hub ini, mungkin Encik Azudin boleh kongsikan pengalaman dan juga bagaimana kita nak menggunakan peluang-peluang yang ada tu. Kalau sedikitlah saya boleh bagi tahu, mungkin sedikit berbeza. Kalau senario dia dengan 5 tahun yang lepas pun saya sendiri, sebab tu saya buka dulu, saya kata saya buat banyak produk dan saya sendiri hari-hari turun ke negeri Selangor, ke Kuala Lumpur untuk edarkan produk, hantar kepada kita punya leader-leader, kita punya stokis. Tapi sebenarnya perkara itu dah berubah. Sebenarnya ruang itu lebih banyak di sini. Di Bagan Datuk ni ruangnya lebih banyak dan tenaga kerjanya lebih murah. Lepas tu kita ada, kalau kita tengok daripada segi bantuan, sehingga kan macam Jabatan Pertanian tu macam memang dia cari saya. Contoh macam bila keluar grant 20,000 untuk agripreneur. Yeah. Jadi dia terpaksa datang, memang dia call saya, dia kata pasal di dalam Bagan Datuk ni, Teluk Intan, daerah Hilir Perak ni, dia kata yang memohon semuanya, dia kata dalam industri betul-betul penanaman dan peternakan, penanaman pasal dia Jabatan Pertanian. Jadi dia kata dalam bidang pembuatan produk tak ada yang mohon. Jadi kami yang ada pun semuanya yang bukan usahawan muda lagi, dia kata. Yang ada tu dah tak layak nak minta, dia kata kan. Jadi dia memang tak ada pengusaha yang usia yang kita kata masih belia lagi, dia kata kan. Betul. Saya setuju. Jadi dia memang cari, sampai dia terpaksa cari, dia kata masih banyak kekosongan dan tak ada orang yang nak minta, dia kata untuk bahagian perusahaan ni, dia kata untuk IAT, Industri Asas Tani. Dia kata kalau yang untuk kalau yang untuk, dia kata untuk fertigasi penanaman memang penuh dah, dia kata. Baru buka aja 2-3 hari dah penuh dah. Memang ramai yang buat, dia kata kan. Untuk yang ini memang tak ada. Jadi di situ kita nampak sebenarnya memang bila saya mohon tahun lepas, tengok tahun ni dah lulus grant, dia kata kan. Lepas tu dia nak bagi grant lagi, dia kata kan. Memang dia kata kalau ikutkan, sebenarnya tu saya kata kalau kita nampak dari segi bantuan tu sendiri pun, memang di kawasan kampung ni banyaklah ruang dia tu masih banyak lagi. Dan kita kena ingat kita dah tak macam dulu, walaupun macam saya duduk di Bagan Datuk, tetapi daripada segi yang membeli pun memang tak ada lah. Saya kata terlampau sedikit lah market saya tu di kawasan sini. Dan kita pun memang sejak berlaku PKP ni kita tengok perkhidmatan kurier tu sendiri pun dah semakin bertambah baik. Kita tengok macam saya pun kalau dulu sebelum ni saya terpaksa pergi ke syarikat kurier di Sepang 4 hari-hari. Kalau sekarang ni kita tak perlu. Kita hanya tunggu di rumah je, dia orang memang pick up ikut masa dia orang sendiri. Memang dia orang akan datang, dia dah bagi tahu dia akan pick up di rumah. Jadi memang masa kita dekat rumah tu lagi banyak kita kata sekarang. Jadi banyak masa yang boleh nak buat untuk rancang untuk mengembangkan lagi tu. Ya, betul saya kata. Sebab tu macam saya kata tadi, macam kita ada yang bahagian, macam saya memang urus marketing lah. Isteri saya yang uruskan sale hari-hari semua, yang dia yang akan tengok berapa banyak orang beli dan dia tetapkan berapa masa, dia tahulah bila sale tu masuk hari ni, berapa masa dia mesti keluarkan parcel tu keluar. Yang itu isteri saya yang buat, tapi di bahagian marketing memang kita yang buat. Walaupun kita nampak duduk di dalam Shopee ni, sebenarnya ada banyak marketing yang kita perlu buat. Sebab betul. Shopee ni dia ada banyak benda yang kita kena tengok, banyak benda yang kita kena kaji, kita setiap hari kita kena ubah dia, setting dia kata kan.
Jadi yang menjaga bahagian operasi ada orang lain yang tengok bahagian operasi? Ada orang lain. Hmm. Kita memang ada orang lain yang memang jaga bahagian operasi kilang, yang buat production. Tapi satu perkara menarik yang tadi Encik Azudin bagi tahu, kalau macam dari segi orang kata industri pertanian ni, kalau projek-projek yang berbentuk tanaman dah ramai yang buat kan. Tetapi Betul. dari yang produce, maksudnya daripada yang mentah tu dijadikan satu, daripada yang bahan mentah untuk dijadikan satu produk tu masih kurang. Itu yang Encik Azudin sebut tadi kan? Betul. Dia panggil IAT, Okay. Industri Asas Tani. Termasuk macam buat, contoh macam buat sambal pecal ke, macam kita buat kerepek ke, rempeyek, walaupun kita buat kerepek ubi, kerepek daripada pisang, semua tu industri asas tani. Dan dia sebenarnya kalau di bahagian kampung-kampung ni memang banyak bantuan yang dia akan bagi. Memang setiap tahun. Daripada pelbagai agensi sebenarnya. Jadi kalau saya orang kata kalau saya boleh sebutkan, tak silap saya dekat Bagan Datuk, saya tak pasti Encik Azudin mungkin kenal dengan individu berkenaan. Tak silap saya ada di Bagan Datuk juga ada individu yang memulakan memulakan satu jenis perniagaan yang berbentuk peraih, dia meraih pisang. Saya tak tahu Encik Azudin kenal atau tidak. Dia memang dia buka tu memang khusus untuk meraih pisang-pisang sahaja, dan pisang-pisang ni yang akan dia bawa kepada orang-orang yang macam-macam dia produce kerepek ke apa-apa sajalah bahan makanan yang berasaskan pisang. Saya tak pasti yang itu di kawasan Encik Azudin juga ke? Ada. Sebenarnya peraih pisang ni ada beberapa orang lah kalau ikut di kawasan Bagan Datuk, tapi di Batu 20 ni ada. Di kampung Sungai Nipah ada peraih pisang. Yang saya dengar yang ini diceritakan oleh, saya tak ingat sama ada kakak saya ke atau arwah mak saya yang cerita, dia memang sebut, dia kata ini asalnya orang dari bandar. Orang dari bandar dan balik kampung dia jalankan perusahaan tu. Jadi pernah pergi ke Bagan Datuk dan lalu saya tak ingat sama ada kakak saya atau arwah mak saya yang tunjuk, dia kata inilah dia. Tapi saya tak, dia kawasan tu dekat tepi jalan besar. Cuma saya tak ingatlah apa nama dia punya enterprise ke perusahaan tu, saya tak ingat. Tetapi saya nak reflectnya bahawa kadang-kadang rezeki kita tu sebenarnya ada di mana-mana. Sebenarnya rezeki kita tu ada di mana-mana. Jadi tidak semestinya apa orang cakap dia tidak semestinya ada di satu-satu tempat sahaja. Jadi kalau macam Encik Azudin sendiri bermula sejak bila tu yang Encik Azudin nampak betul-betul bahawa memang akan ada di Bagan Datuk dan tak berhijrah ke tempat lain? Saya memang daripada habis belajar memang saya tak pernah berhijrah ke tempat lain. Memang saya akan duduk di sini, dan sehinggalah macam saya nak berkahwin pun saya dah bagi tahu kat isteri saya orang Ceras masa saya kahwin, dia mengajar di Ceras. Mengajar di SRA di Ceras. Jadi saya kata kat dia perlu kalau nak kahwin dengan saya kena pindah ke Bagan Datuk lah. Oh, memang awal-awal lagi. Okey. Jadi memang lepas habis belajar, memang Encik Azudin memang terus rancang dekat situ. Maksudnya memang tak ada bekerja dulu mengajar kat tempat-tempat lain, tak ada. Terus memang di Bagan Datuk. Ya, cuma saya pernah mengajar pun sementara di Kafar di Bagan Datuk. Lepas tu memang saya sebenarnya asal adalah saya terus buat bidang pertanian. Saya tanam sayur termasuk petigasi di Bagan Datuk. Lepas tu baru saya pindah ke bahagian semayan anak benih pokok kelapa. Di sini. Lepas tu baru saya buat produk. Lepas tu sekarang baru buat kita tumpu minyak kelapa daru. Jadi perjalanan perusahaan tu agak lama agak-agak dah berapa lama tu? Daripada awal-awal. Lebih kurang dalam 10 tahun lebih, dalam 12 tahun. Jadi boleh dikatakan orang kata ini bukanlah unik, sebab saya pun ada jumpa ramai orang yang lepas 15 tahun baru dia betul-betul jumpa, dia dah tahu. Macam dia dah cuba beberapa dan akhirnya dia kata inilah yang dia nak buat, macam yang saya sebut tadi lah, asalnya mungkin di bandar dan kemudian for many reason lah, ada banyak sebab tetapi akhirnya dia dah pilih satu dan dia akan stick kepada yang itulah. Saya jumpa ramai juga. Jadi untuk kita sendiri, macam untuk saya sendiri dan rakan-rakan di luar sana, maknanya kalau katalah 3, 4, 5 tahun
kemudian kita terpaksa buat benda lain kan. 2-3 tahun lagi kemudian buat benda lain, biarlah kita teruskan. Maksudnya mungkin dalam line yang sama ataupun dia lain sikit, tapi sebenarnya masih dalam satu bentuk perusahaan yang masih lagi dalam orang kata dalam circle yang sama, dia tak lari jauh. Tetapi kita akan jumpa tu kadang-kadang lambat. Kalau saya dengar cerita Encik Azzuddin pun maksudnya lamalah juga kan. Lamalah juga baru kita betul-betul jumpa. Adakah Encik Azzuddin rasa yang ini akan menjadi orang kata fokus untuk dalam tempoh masa yang lebih panjang untuk perusahaan minyak kelapa darah ni? Kalau ikut iya, tapi kalau ikut saya pasal daripada sebenarnya sebelum saya buat minyak kelapa darah ni, saya dah kaji pasaran online untuk minyak kelapa darah ni. Sebab asalnya pada tahun 2019 yang menguasai pasar minyak kelapa darah ni adalah Filipina. Walaupun Malaysia, tetapi produk tu adalah produk Filipina yang menguasai Lazada dengan Shopee. Jadi dia mungkin disebabkan kualiti dia sendiri, dan kita tak boleh nafikan bahawa produk daripada Filipina tu adalah satu produk yang sangat berkualiti sebab dia ada FDA, USA punya international punya certificate, dia ada ISO international punya certificate. Tapi macam mana dia boleh masuk ke pasaran Malaysia? Jadi di situ hari tu bila saya tengok, tapi market dia sangat besar. Jadi di situ kita tengok ruang. Maknanya kalau kita kata kita dapat ambil sekitar 25% ke 30% daripada market dia, sudah cukup untuk kita mula berniaga di dalam di sini kan, kita kata kan. Tapi cuma bagaimana cara kita nak masuk ke dalam market dia tu, kita katakan yang di situ je. Jadi setelah kita buat dalam masa beberapa bulan, kita cuba buat dan kita boleh masuk ke dalam market dia, kita katakan. Kita boleh masuk dan kita ambil sikit, kita katakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik. Saya rasa dah banyaklah Encik Azzuddin bercerita kan. Terima kasih banyak-banyak kerana saya sendiri sebenarnya Puan cakap dapat mempelajari banyak perkara ya apabila berbual-bual dengan rakan-rakan usahawan yang lain. Jadi saya harap rakan-rakan yang dapat bersama-sama atau menonton video selepas daripada sesi ini dapat juga beberapa input dan Puan cakap perkara-perkara baru yang kita boleh pelajari. Jadi kalau ikutkan Encik Azzuddin, kenapa saya kata biasanya lebih mesra dipanggil ustaz, sebab secara rasminya Encik Azzuddin juga ada bertugas di masjid. Masjid Batu 20 Encik Azzuddin? Ya, betul. Dia sebenarnya pertama orang panggil saya ustaz, dulu saya mengajar, itulah saya kata mengajar kafar. Mengajar kafar, orang panggil ustaz. Jadi orang panggil ustaz lah, anak-anak murid yang lama pun kalau jumpa panggil ustaz, ayah-ayah pelajar pun panggil ustaz. Lepas tu saya memang jadi imam lah di Masjid Batu 20 tu, saya rasa sama lamanya dengan saya berniaga di sini. Alhamdulillah. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana jangan orang kata jangan risaulah, sebab latar belakang kita mungkin lain tapi akhirnya apa yang kita buat tu pun mungkin lain. Jadi tak orang kata tak ada halangan. Bagaimana apa yang kita belajar dulu mungkin tak sama dengan apa yang kita buat sekarang. Jadi jangan risau. Kalau itu memang rezeki kita buatlah kan. Dia tak kisah sama ada kita punya orang kata kalau sekarang orang tak lagi bercerita tentang bisnes juta-juta sahaja. Dia sebenarnya banyak lagi. Kalau kita dengar cerita Encik Azzuddin tadi, sebenarnya secara tak langsung kita boleh nampak satu aspirasi apa sebenarnya yang Encik Azzuddin nak buat dan apa yang menyebabkan Encik Azzuddin teruskan dan beranilah nak menongkah, sebab macam Encik Azzuddin sebut dengan pasaran yang besar, kalau boleh kuasai kalau boleh masuk 20 ke 25% itu pun dah cukup besar dah orang kata dah cukup besar dengan perusahaan kita tu tadi. Jadi untuk itu Encik Azzuddin, okey, sebelum kita tamatkan ni, ada tak apa-apa orang kata summary lah, ringkasan untuk semua sekali yang Encik Azzuddin kongsikan hari ini, untuk akhirnya kepada rakan-rakan, ada tak mungkin perkara akhir lah yang nak dikongsikan? Kalau ada yang nak beli tadi tu nanti boleh follow Facebook Encik Azzuddin lah, follow Facebook, sebab saya nampak ada Encik Azzuddin share beberapa perkara, boleh follow kat sana. Kalau cari di Shopee kena cari apa? Kena cari itu tadi Bagan Datuk Best Farm. Bagan Datuk Best Farm.
Alright, kalau ada dekat Shopee cari yang itu, nanti boleh tengoklah macam mana, mungkin ada yang sesuai untuk kita cuba juga. Okey, Encik Azudin, last ada tak apa-apa yang nak diberitahu kepada rakan-rakan kita kat luar sana? Dalam perusahaan ni lah, kalau sepanjang tempoh, sepanjang pengalaman saya ni, kita kena buat dulu. Kita kena buat dulu dan kita kena cuba. Dan tapi dalam masa yang sama kita kena tahu juga sebenarnya apa yang pelanggan nak. Itu kalau dalam apa-apa pun kita kena tengok dulu. Macam saya sendiri pun kalau kita tengok ketika saya mula nak buat minyak kelapa darah ni, sebenarnya saya dah tengok dah berapa banyak sebenarnya pelanggan yang nakkan minyak kelapa darah tu. Saya dah tengok berapa banyak pelanggan yang nak tengok kopi. Benda tu hari-hari saya research di dalam internet yang ada di Google. Saya akan cari permintaan orang yang nak koko dan berapa banyak pesaing yang kita ada. Saya kata kan, kita tengok permintaan dan persaingan, tetapi saya rasa pasal saya memilih minyak kelapa darah tu sebab saya di Bagan Datuk. Itu saja. Kalau saya duduk di Pulau Pinang, mungkin saya akan pilih buat kopi juga lagi. Pasal saya beli bahan mentah dulu masa buat kopi di Pulau Pinang. Jadi kerja tu susah, saya kata kan. Kalau saya duduk di Selangor, mungkin saya tak pilih minyak kelapa darah. Tapi kenapa saya pilih? Antaranya kita tengok bahan mentah kita tengok pasaran market yang kita ada dan permintaan yang ada pada ketika itu. Itu antara sebab kenapa saya pilih minyak kelapa darah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Encik Azudin. Jadi harapan kami berdua supaya rakan-rakan di luar sana kalau memang nak explore jenis perusahaan macam ni, explore lah mengikut sumber yang ada, mengikut pasaran dan juga mengikut apa orang kata keadaan semasa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Tapi sebelum tu Encik Azudin mungkin boleh stay, kita akan kepada rakan-rakan yang menonton di ruangan Facebook, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Ada umur panjang, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum semua.